Selamat Hari Raya, hari untuk gembira kepada muslimin muslimat, semoga berbahagia. I have numbers. Pasukan ni, pasukan itu, pasukan sana, pasukan sini. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Report Card. Alright, Report Card kembali lagi. Dah lama aku rasa aku tak bersiaran dalam segmen Report Card kan, disebabkan dalam bulan puasa ni agak keletihan, dan juga minggu lepas memang aku kat tempat kerja aku memang banyak-banyak kerja. So bila malam tu agak lesu juga badan. Ke stadium aku paksa juga diri aku demi untuk vlog dari bangku penyokong untuk korang semua yang setia menantikan vlog daripada aku. Dan malam ni alhamdulillah aku diberikan sedikit kekuatan, sedikit kesegaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat kemunculan semula. Wow, macam lama sangat je Report Card ni tak buat kan. Dan kita nak cerita sikit, kita nak review 7 game, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 7 game Liga Super yang telah berlangsung dalam LS8. Alright, untuk LS8 ada 7 game kesemuanya, dibagikan kepada 2 hari. Untuk hari pertama ada 4 game di mana pasukan PDRM ataupun Pulau Pinang bertemu dengan PDRM di Stadium Bandaraya. Di SSI, pasukan JDT menanti kunjungan daripada pasukan Kedah Darul Aman FC. Ni kira match of the week. Di MBPJ, Stadium MBPJ, Selangor sekali lagi menjadi tuan rumah di bulan Ramadan yang mulia ini, bertemu dengan pasukan daripada aku blank, Ting Tong Kelantan FC. Dan di Kuala Terengganu, di Gong Badak, pasukan Terengganu FC bertemu dengan pasukan Kuching City FC. Manakala pada hari kedua pula 3 game lagi akan berlangsung, telah berlangsung, senang kata telah lah kan. Perlawanan melibatkan pasukan Seri Pahang FC bertemu dengan pasukan Kelantan United FC. Pasukan KL City FC menerima kunjungan daripada Perak FC. Dan juga perlawanan terakhir, pasukan Negeri Sembilan FC bertemu dengan Sabah FC di Star of Paroi. Alright, kita tengok game by game setiap perlawanan tersebut. Dan kita mulakan dengan perlawanan pertama, iaitu pasukan Pulau Pinang bertemu dengan PDRM, di mana keputusannya memihak kepada pasukan tuan rumah dengan kemenangan 4-2 mengatasi pasukan The Corps. Nino, polis sentri, one to jaga, polis mati, pencuri jaga. Kan? Dan kita tahu PDRM sebuah pasukan yang agak, orang kata, memeranjatkan. Kan, siapa sangka tim yang baru naik daripada Liga Perdana memberi saingan yang sangat-sangat baik. Tetapi agak malangnya di Stadium Bandaraya mereka telah tewas kepada pasukan Pulau Pinang dengan 4-2. Sekali lagi pasukan PDRM bermain dengan 10 orang apabila pemain import mereka telah pun dibuang padang. Game sebelum ni Wan Amirul Afiq juga dibuang padang. Game kali ni pemain import mereka telah pun dibuang padang. So Penang memang dia ambil advantage. Sebelum tu 2 sama kedudukan, dan Penang dengan kelebihan 11 orang pemain, mereka telah pun mengambil kesempatan yang baik menewaskan pasukan PDRM dengan 4-2. Okey, game seterusnya pasukan Terengganu FC berjaya mengalahkan pasukan Kuching City FC dengan 2-0, yang mana Jordan Mintah telah pun menjaringkan 2 gol untuk game ini. Dan kita nampak pasukan Terengganu yang awal-awal 5 game tu hari dah, orang kata, agak ding-dong dah kembali yang start naik perlahan-perlahan mendaki carta Liga. Kita harapkan momentum ni terus kekal, dan Kuching City sekali lagi terpaksa menelan perit, menerima nasib, mengalami kekalahan yang berikutnya. Coach Irfan Bakti dengan tim-tim dia memang banyak nak buat. Macam mana dia nak kembalikan moral pemain? Aku rasa dah memang drop lah tu kan. Bukan orang tak nak menang, semua pemain nak menang, tapi dah macam ni
kemungkinan secara psikologi keyakinan mereka dah pun hilang. Dan kemenangan Terengganu FC ni terus melegakan pengendali mereka Tomislav Steinbruckner yang sebelum ni menerima tekanan yang hebat kan. Ni dah 2 straight game. Tengok je nanti game yang akan datang. Ada seko anak tupa atas julang mote. Di Stadium MBJ, Selangor FC berjaya menewaskan pasukan Kelantan FC dengan jaringan 3-0. Kali ini Kelantan FC dengan coach yang baru menggantikan coach Korea mereka yang telah pun direhatkan. Fremantle yang sebelum ni memegang jawatan pengarah teknikal telah pun dilantik menjadi head coach pasukan Kelantan FC. Dan ada perubahan yang nampak terutama pada separuh masa pertama. Mereka berjaya memberi saingan kepada pasukan Selangor terutama dalam counter attack. Mereka berjaya melakukan siri-siri serangan yang agak berbahaya bagi aku. Tapi alhamdulillah benteng pasukan Selangor berjaya mengekang asalkan daripada pasukan Kelantan FC. Dan Selangor berjaya memenangi perlawanan dengan gol jaringan daripada Aaron Devale pada minit ataupun pada separuh masa pertama, minit ke-28, dan juga oleh penyerang gantian iaitu Rauf Sarifu pada minit ke-80 dan juga minit ke-90. 2 biji dia dapat menjaringkan gol. So 3-0, 3 mata untuk pasukan Selangor FC menewaskan pasukan Kelantan FC. Pasukan Kedah Darul Aman FC yang kita jangkakan, aku harapkan memang akan memberi saingan yang kepada pasukan JDT, tetapi tidak sama sekali. Pasukan JDT berada di kelas yang tersendiri. Ini adalah fakta. Ini bukan auta, ini bukan body, ini bukan nak cari konten ke, nak cari viewers ke. Aku tak kisah sangat pasal viewers. Ini memang orang kata fakta, memang betul-betul fakta lah. Pasukan JDT memang lain macam lah tahun ni. Lain gila lah daripada tahun-tahun lepas, musim-musim lepas kan. Menang-menang besar je bye kan. Hari tu dia baru menewaskan pasukan Perak FC, dan kali ni menewaskan pula pasukan Kedah Darul Aman FC yang kita rasakan boleh memberikan saingan. JDT memang terlampau hebat. Selangor dia dah bantai 4-0, Sabah dia dah bantai 4-0. Kau kali ni Kedah pula dia bantai dengan 6-0 dekat SSI. Kau nak cakap apa lagi bye? Aku rasa dah boleh standby beli bunga api banyak-banyak. Main mercul lagi lah korang. Ini rezeki untuk fan-fan pasukan JDT yang tak betul-betul memberi sokongan. So aku seru dekat penyokong-penyokong JDT terus memberikan sokongan yang padu, yang padat dekat stadium. Memang rugilah kalau tim dah sedap tak ke stadium. Bagi aku macam itulah. Alright, kita terus ke hari kedua di mana pasukan KL City FC berjaya mengalahkan pasukan Perak FC dengan 1-0 bermain di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras, bermain dengan 10 orang apabila T. Saravanan telah pun dilayangkan kad kuning kedua. Walaupun nampak struggle, tapi KL City berjaya juga membawa ataupun memungut 3 mata yang sangat penting pada malam ini. Seterusnya, Datuk Lim Tiong Kim terpaksa lagi memendam rasa. Tapi itulah, Perak FC ni pemain-pemain mereka sangat-sangat hijau. Bagi aku sangat hijau kan. Tak adanya pemain orang kata pemain senior yang betul-betul yang boleh membimbing rakan-rakan yang tidak sebaya tu. Player-player muda ni memang kalau nak bangkit terus take time, sangat-sangat take time kan. Dalam masa yang singkat, dalam masa 4, 5, 6 bulan ataupun 1 musim ni tak cukup untuk player-player muda ni. Sebab ini adalah tahun untuk mereka orang kata mencari keserasian, mencari pengalaman yang betul-betul. InsyaAllah pada musim hadapan aku rasa Perak FC ni kalau dia kekal macam ni, aku rasa insyaAllah Perak FC boleh memberi saingan yang lebih. Tak adalah kalah teruk-teruk lagi kan. Malam ni walaupun kalah tak teruk, tapi mereka rugi lawan dengan tim yang bermain dengan 10 orang, mereka tetap kalah. Negeri Sembilan FC bertemu dengan Sabah FC, berkesudahan 1-1, berkongsi mata, berkongsi jaringan. Sabah FC ini dalam 3 perlawanan hanya memungut 1 mata saja apabila mereka tewas 2 game sebelum ni, tewas kepada JDT dan juga tewas kepada KL City FC. Malam ni mereka hanya draw dan mereka telah pun ketinggalan dahulu apabila hasil gol bekas pemain mereka Tommy Mawat berjaya menewaskan Damien Lim pada separuh masa pertama, tetapi Pat Tesu berjaya menyamakan kedudukan pada separuh masa kedua. So Negeri Sembilan FC bagi aku dia berjaya mengikat perlawanan. Mereka berhak juga mendapatkan kemenangan, tetapi kan strike force mereka pun kurang. Cumanya mereka beruntung mempunyai goalkeeper yang baik, Sheikh Izan. Negeri Sembilan FC ni dulu dia ada Syihan, sekarang dia ada Sheikh Izan. Dan Sheikh Izan memang banyak menyelamatkan keadaan apabila beliau menggagalkan beberapa kali
peluang pemain-pemain Sabah untuk menjaringkan gol. So man of the match bagi aku malam ni masih lagi, kalau ni sebenarnya main masih lagi Syed Izzat, tak ada orang lain. Sabah FC di bawah Datuk Ong Kim Swee perlu gali semula apakah kelemahan mereka. Momentum mereka terus jatuh setelah kalah kepada pasukan JDT. Macam tahun lepas juga, mereka awal-awal ni lepas pertengahan tu kan. Sebab tahun ni mereka akan bermain di AFC Cup. Sangat penting bagi aku untuk pasukan Sabah FC bangkit semula, mencari di manakah titik-titik kelemahan dan untuk ditambah dengan titik-titik kebangkitan. Alright, untuk perlawanan terakhir malam ini, menemukan pasukan yang juga tak pernah kalah lagi dalam liga ni setelah 7 game yang lepas kan. Diorang dengan JDT ni sama, tak pernah kalah, cuma JDT tu straight 7-8 game terus menang. Mereka ada menang, ada seri, tapi tak ada kalah. Seri Pahang bertemu dengan pasukan Kelantan United yang baru saja juga merehatkan head coach mereka iaitu Thomas Truka, dan malam ini diambil tugas head coach oleh Nazrul Erwan Makmur. Nazrul Erwan Makmur malam ni berjaya juga sedikit sebanyak membangkitkan moral, memberikan motivasi taktikal yang baik untuk Kelantan United, dan hasilnya mereka hanya tewas 1-0. Bagi aku ni tewas yang sangat tipis apabila Stephen Brundo berjaya menjaringkan gol pada minit-minit akhir, nak orang kata masa tambahan 90 minit, menyelamatkan pasukan Pahang dan memberikan kemenangan yang keempat bagi Seri Pahang pada musim ini. 4 menang, 4 draw untuk Seri Pahang menduduki tangga yang ketiga Liga. Highlight tadi pun kita tengok memang ada Kelantan United memberikan saingan serangan-serangan, siri-siri serangan yang baik, terutama pada separuh masa pertama, tetapi dengan kualiti pemain yang ada dan juga tak menyerah kalah, pasukan Seri Pahang FC mereka berjaya juga, macam aku cakap tadi, hujung-hujung minit permainan terus berusaha mencarikan gol kemenangan, dan gol tersebut menjelma apabila tanukan Stephen Brundo berjaya menerjah gawang Kelantan United. Dah hujung-hujung, memang rezeki betul lah Seri Pahang ni. Tahniah diucapkan. Alright, kita tengok dulu carta Liga sebelum kita akhiri report card pada malam ini. Okey, JDT macam aku cakap tadi, 8 menang, 8 full menang. 8 perlawanan, 8 kemenangan. 24 mata full swing dia. Wow, jaringan pun 36, bolos baru 1. Selangor FC di tangga kedua dengan 19 mata, manakala pasukan Seri Pahang FC 4 kemenangan, 4 seri dengan 16 mata di tangga ketiga. Berkongsi mata, berkongsi kedudukan dengan pasukan Kedah Darul Aman FC juga 16 mata. Cuma jumlah jaringan saja memberi kelebihan kepada pasukan Seri Pahang FC. Pasukan Sabah FC turun ke tangga kelima dengan 14 mata. Pasukan Terengganu FC mendaki sedikit di tangga ke-6 dengan 13 mata, meninggalkan pasukan PDRM FC. Wow, nampak tu pasukan PDRM FC dengan 10 mata. KL City FC di tangga ke-8 dengan 9 mata, berkongsi kedudukan dengan pasukan Negeri Sembilan FC dengan 9 mata juga. Di tangga ke-10 pasukan Penang FC dengan 8 mata, Perak FC dengan 5 mata saja di tangga ke-11, Kuching City FC di tangga ke-12 dengan 4 mata, Kelantan FC dengan 4 mata juga berkongsi dengan Kuching City FC, tetapi mereka berada di kedudukan yang ke-13, manakala tercorot, terbawa, terjunam pasukan Kelantan United hanya memungut 2 mata saja daripada 8 perlawanan. So untuk perlawanan pada LS8 ini adalah last kan untuk kedudukan undian bagi Piala Malaysia 2023 nanti 1 sampai 8, iaitu pasukan JDT, Selangor, SRP, Seri Pahang FC, Kedah Darul Aman FC, Sabah, Terengganu, PDRM dan juga KL City, di mana ini adalah 8 pasukan yang mungkin tak silap aku dia pot pertama kot kan. So dia tak akan bertemu lah di antara pasukan hebat-hebat ni. 1 sampai 8 ni mereka tak akan bertemu. Mereka mungkin ada mendapat sedikit kelebihan laluan untuk kepusingan yang seterusnya. Wallahualam. Dan itu je lah macam aku cakap tadi. Terima kasih kerana terus menyokong Report Card, menyokong Soplesi TV. Sampaikan aku kalau pergi stadium pun orang panggil aku Abang Report Card, bukan Soplesi TV, Abang Report Card. Tak kisahlah korang nak panggil aku apa pun, aku tak ada masalah kan. InsyaAllah kalau korang tegur, InsyaAllah aku akan membalas teguran anda dengan senyuman. InsyaAllah. Kalau aku sombong tu mungkin aku tak dengar ke apa. Adakah aku sombong kan? Kalau aku tak dengar tu kau jeritkan je lah. InsyaAllah aku akan
berpaling dengan senyuman. Dan jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Sopersi TV kan, dan terus sokong boleh sifat tempatan selamanya di Malaya dalam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah masuk 10 malam terakhir, teruskan beribadah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Semoga usaha korang untuk mencari malam Lailatul Qadar berhasil, insya-Allah. Aku doakan. Dan itu je. Terus sokong boleh sifat tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Adios, see you soon.